income anda masuk dan keluar macam air. Lepas tu anda dah cuba simpan tapi still terguna-guna juga. Lepas tu even cash flow anda pun pernah sampai negatif sebelum lagi next gaji masuk. So, hari ini saya akan share sedikit sebanyak tentang teknik atau method yang saya gunakan untuk mengurus kewangan saya. So, let's jom. So, method ini dipanggil 3B+1 method. Okey, 3B+1 method ni bermaksud 3B ni terdiri daripada 3 jenis bank account lah. 3 bank lah senang cerita. Dan 3 bank ni contoh macam bank A kita letak Maybank, bank B kita letak CMB Bank, bank C kita letak RHB ataupun bank Islam. Okay, boleh juga kita letak Maybank, bank A, and then MAE, bank B, dan juga bank CMB Bank untuk bank C terpulang. And then +1 ni bermaksud adalah satu tambahan bank. Satu tambahan bank ni terpulang kepada semualah nak guna ataupun tidak. Okay, so first kita mulakan dengan account ataupun bank A. Okay, bank A kita listkan dulu 3 jenis bank lah. Bank B, dan ini adalah bank C. So setiap jenis bank ni mempunyai beberapa jenis function ataupun dia boleh digunakan untuk certain orang panggil certain things sahaja, bukan semua benda dia boleh guna. Okay, so first account A ni adalah tempat di mana income kita masuk. So income kita setiap bulan tu dia akan auto masuk dalam sini. Okay, so apa function dia ni? Okay, so function dia adalah untuk bayar kita punya komitmen. Komitmen ni terpulang lah. Komitmen ni banyak jenis. Komitmen bagi dekat parents, kita buat bayaran loan, bayaran PTPTN, bayaran transport kita, and then kita punya bil telefon, semua dalam bank A sahaja. So kita nak buat transaction semua dekat bank A sahaja. Right, to first. And then second, kita pergi kepada bank B dan juga bank C. Tapi apa nasihat yang saya boleh bagi adalah, ataupun apa pendapat yang saya boleh bagi adalah, first thing first, bila income ni masuk, kita kena terus agihkan kepada B dan juga C untuk certain percent amount lah. Okay, so sebelum saya bagi tahu berapa persen yang perlu dimasukkan, saya bagi tahu apa function untuk setiap account, apa function untuk setiap account ni lah. So untuk account B adalah untuk enjoy. So enjoy ni macam-macam lah. Kita boleh tengok wayang, kita boleh shopping, kita boleh makan besar, terpulang, makan besar tu terpulang. Okay, untuk shopping dan juga entertainment lah. Okay, ni account B. Dan account C adalah untuk saving dan juga invest. Okay, so untuk account B ni kita boleh habiskan dan kita wajib untuk habiskan amount yang ada dalam bank ni. Okay, so sebelum next gaji akan masuk, so kita terpaksa habiskan. Terpaksa, dipaksa dan wajib. Okay, untuk account C ni kita adalah dilarang ataupun diharamkan guna untuk shopping. Kita boleh guna dia untuk investment ataupun saving sahaja. Okay, saving ni boleh terdiri daripada saving, investment ataupun saving, investment ataupun kita panggil sebagai emergency fund lah. Tabung untuk emergency fund, senang cerita macam tu. Okay, so berapa persen kita nak letak dalam ni? Okay, ini kita hanya perlu letak dalam 10%. Ini kita perlu letak dalam 10%. So setiap kali gaji hari pertama, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu agihkan 10% kepada account B dan 10% lagi kepada account C. Selepas kita dah tolak 10%, and then sini tinggal 80%. Lepas tinggal 80%, baru kita akan tolak komitmen kita. Kita akan bayar dengan komitmen kita. Okay, so bila komitmen kita ni dah dibayar semua, confirm lah dia akan ada balance. Betul? So bila dia akan ada balance ni, dia akan amount yang tinggal dalam account A ni adalah orang panggil sebagai sinking fund.
ini adalah sinking fund lah. Okay, sinking fund ni sekejap lagi saya akan apply. Let's say gaji kita ada dalam 2000, 10% masuk sini bersamaan dengan 200, betul? Dan ini juga untuk investment dan saving dan juga emergency fund kita akan simpan 200. So balance tinggal lagi 1600. Okey, contohlah kita dah bagi mak bapa, kita dah bayar PTPTN, kita dah bayar semua jenis loan, kita dah bayar transportation, bill phone and everything, balance tinggal lagi 600. So let's say kita punya sinking fund ada RM600. Okey, so ini adalah di mana 3B plus 1. Okey, plus 1 tu muncul. Contoh plus 1 ni kita tambah lagi satu bank account, what we call that function dia untuk makan harian ataupun grocery. Grocery ni terpulang lah. Grocery ni boleh juga orang kata nak beli barang dapur, macam beli apa, sabun basuh kain and everything lah. Kita masuk lah sekali grocery ya kan. Okay. So ini juga kita boleh tambah. Okay. So kita dah jadikan sini, and then sini tadi ada balance 600. So 600 ni terpulang untuk kita letak, contoh ini contoh commitment. Okay, 600 ni contoh saya tolak, saya ambil dalam sini cuma 400.5 untuk makanan sebulan saya. So balance yang ada dekat sinking fund sekarang hanyalah tinggal RM150. Betul? Okey. So sekarang ni semua jenis bank account ni akan memainkan peranan masing-masing lah. So dia akan shopping sampai RM200 ni habis. Dia akan makan sampai RM450 ni habis. Dan dia akan saving ataupun invest. Dia terpulang nak invest ke nak simpan je ke. Kalau dia nak invest, limit yang dia boleh invest dalam bulan tu hanyalah 200 sahaja. Okay, so sinking fund ni apa sebenarnya function dia? Okay, sinking fund ni sebenarnya function dia hanyalah untuk, okay, saya bagi tahu okay, sinking fund ni kenapa kita simpan sinking fund ni hanyalah untuk support shopping dan juga makan. Function dia hanyalah untuk support dua account ni sahaja. Okay, contohlah belum tengah bulan 200 ni dah habis. So kita boleh ambil 50 ni masuk sini. Contoh 50. And then lagi satu, tiba-tiba 450 ni tak cukup. Dekat-dekat nak hujung bulan pun habis. So kita boleh ambil lagi 50 masuk sini. So balance 100. Apa yang penting adalah sinking fund ni kita tak boleh biarkan kosong. At least ada RM10 pun dah okey. So terpulang kepada semua macam mana nak maintainkan. Tapi yang penting apapun, jangan dulu guna sinking fund ni selagi dua account ni belum lagi habis. Alright, contoh bila dah dekat hujung bulan ni confirm dah habis sebab wajib kena habiskan, dah habis. Contohlah kita makan 450. Contoh kita makan 450 ni ada balance hujung bulan sebanyak 30 balance. And then yang ni tak cukup, enjoy, kita tambah lagi 50. So sini tinggal 100, betul? So sekarang ni dekat account ni kita ada tinggal RM30 yang kita tak gunakan untuk makan dan beli barang grocery. Dan yang ini pun kita ada sinking fund balance RM100 bila di hujung bulan. So apa yang kita perlu buat adalah 100 dan 30 ni kita akan transfer ke dalam account C hujung bulan. Maksudnya esok gaji yang baru, malam ni tu kita akan transfer 30 ni ke bank account C, which is account untuk saving lah. So yang ni pun kita akan transfer juga 130 lah, 100 dan 30 akan masuk dalam ni. Kenapa saya tak syorkan untuk korang habiskan guna? Contohlah
korang ada balance 130, esok gaji, malam ni shopping lah, enjoy, betul. Tapi kenapa saya lebih syorkan untuk simpan adalah untuk elakkan kita punya habit menyimpan itu hilang. So bila kita ada lebih setiap sebelum masuk gaji yang baru, and then kita simpan, so sebenarnya dia akan mengajar kita untuk menyimpan secara tak langsung lah, secara tak langsung. So sekarang ni kita dah ada simpanan 130 ke dalam bank account ni, which is kita dah ada tadi 200 yang kita tak gunakan, kita cuma saving dan invest. Kita akan tambah lagi 130. So investment dan saving kita automatically akan jadi up lah persen dia. Okay. So kenapa juga saya cakap selepas kita bayar semua komitmen dan dia akan ada balance, dan balance tu kita panggil sinking fund, dan kita tak gunakan sinking fund tu kecuali untuk support account B dan juga account D adalah disebabkan kita so sekarang ni macam saya kata tadi, selepas semua ni dah ditolak, dah dianggihkan, and then komitmen kita dah bayar, kita akan ada sinking fund. And then sinking fund kita 600 jadi mula sebelum kita tolak ke sini. Lepas kita tolak, jadilah sinking fund kita 150. Okay, sinking fund ini saya panggil sebagai pre-sinking fund, which is sinking fund yang kita ada selepas ataupun pada hari pertama income kita masuk. So income kita masuk first dah tinggal 150. Okay, so awal-awal dapat income hari pertama terus jadi 150 setelah tolak kepada semua bahagian ni. So sinking fund kita pun ada 150. So saya panggil benda ni pre-sinking fund. Kenapa saya panggil pre-sinking fund? Macam saya cerita tadi, at the end of the month atau at the end of, maksudnya sebelum gaji yang next month tu masuk, pada malam tersebut, itu saya panggil sebagai post sinking fund. Okey, apa beza pre dengan post? Pre ni dia adalah biasanya dia akan lebih banyak daripada post sinking fund. Kenapa dia lagi banyak? Sebab kenapa post sinking fund ni akan jadi lebih sikit? Kita balik pada tadi, sinking fund ni hanyalah untuk, pada mulanya dia hanyalah support account bank B dan juga account bank D. Sekiranya bank D ni tak perlukan support daripada sinking fund, kita hanya perlukan support daripada sinking fund untuk B sajalah. Sah-sah lah B ni 200 memang tak cukup untuk kita enjoy. Ok, so 150 ni, so kita boleh lah tolak. Ok, kita boleh lah ambil 50 saja. So tinggal lah 100. That's why lah saya kata 100 pre-sinking fund akan lebih banyak daripada post-sinking fund. Itu yang pertama, kita nak detect berapa pengurangan yang ada. Okay, yang kedua adalah untuk membolehkan kita predict berapa sebenarnya balance duit yang kita ada, termasuk investment kita, pada hujung bulan ataupun sehari sebelum gaji yang baru masuk. So itu adalah dua sebab utama lah kenapa sinking fund ni perlu ada. Okay, itu yang saya nak explain lah pasal sinking fund. Okay, so macam mana kita nak kita nak terapkan benda ni memang susah. Sebab saya first time dulu pun buat, memang susah juga. Tapi lama-lama tu saya dah nampak macam mana setiap account ni bergerak. Dan memang sedih kita tengok kita punya bank account hari first day dah tinggal 100.5. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya kita dah ada duit makan kita dah ada duit shopping kita, dan kita dah ada pun investment kita, sebab investment ni adalah yang paling penting sebenarnya. So sebenarnya benda ni memang bagi saya seimbang, disebabkan dia bagi kita invest, dalam masa yang sama dia bagi kita untuk enjoy, dan dalam masa yang sama kita cukup untuk makan. So macam mana kita nak track semua tu, saya akan cerita the next video lah. The next video nanti saya akan ceritakan macam mana kita nak track kita punya expenses, apa jenis-jenis apps ataupun kaedah yang saya guna untuk track saya punya expenses. Mungkin ada orang dia guna buku, ada orang dia guna apps, dia download apps tracking money semua tu kan. So in the next video saya akan ceritakan macam mana saya track saya punya expenses dan macam mana saya adjust saya punya expenses. Okay, so kepada yang dah tengok video ni, terima kasih, dan jangan lupa subscribe video saya, jangan lupa share
dan saya harap video ni membantu korang, walaupun bukan banyak, sedikit pun okey lah, asal ada. Okay, so kalau korang rasa benda ni bermanfaat, boleh share lah dekat orang lain. So itu saja, sila tunggu video saya next lah. Okay, thank you. Assalamualaikum.